Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang saya hormati Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, terusnya Bilal yang bertugas, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita banyak-banyakkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merofakkan kesyukuran itu dengan secara tepatnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghimpunkan hati-hati kita pada malam ini, memberi nafas kepada kita untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita terus boleh beramal, menyatakan ta'abbud kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan kita atas dunia ini mempunyai tujuan yang utama, iaitu ta'abbud ila Allah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia itu illa liya'budun, supaya beribadat pada Allah, supaya menjadi hamba. Jadi itulah tugas kita yang sebenar. Itulah tugas kita yang sebenar. Dan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, kamu tahu tak bahawasanya, kamu tahu tak apakah hak Allah Subhanahu wa taala, hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Muaz dengan rasa penuh beradabnya, walaupun dia tahu, biasa para sahabat dia tidak terus menyatakan dia tahu. Bahkan dia akan berkata, "Wallahu alam, wallahu wa rasul, wallahu wa rasul, wallahu wa rasuluhu a'lam." Akan berkata begitu. Allah dan Rasul sahaja yang maha mengetahui, yang tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. An ta'budahu wa la tusyriku bihi syai'a. Bahawasanya kamu beribadat kepadanya, kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita kepada Tuhan. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kamu tahu tak apakah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mukmin? Begitulah sahabat Muaz menjawab, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul sahaja yang mengetahui.
Itulah adab para sahabat dengan Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah Subhanahu wa taala juga ada pada hamba yang beriman, yaitu an tu'azzibuhu syai'an, an tu'azzibuhu. Bahawasanya apabila orang manusia ataupun orang-orang beriman dengan penuh keimanan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabkan dia. Jadi itulah, kita pasti bahawasanya jika kita tidak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita keampunan dan tidak diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baru lepas daripada mengingati kemerdekaan Malaysia, iaitu 31 Ogos, baru seminggu saya rasa, bahawasanya kita tahu bahawasanya merdeka yang sebenar dalam Islam ialah melepaskan ataupun melepaskan keluar, linukhrija min ibadatil ibad ila ibadatillah, mengeluarkan manusia itu daripada perhambaan kepada sesama makhluk ataupun perhambaan sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Itulah merdeka yang diertikan oleh ulama-ulama yang katanya merdeka begitu, iaitu kita melepaskan daripada anasir-anasir yang boleh mengganggu amal ibadat kita, anasir-anasir ataupun pahaman-pahaman yang boleh mengganggu akidah yang benar. Bahawasanya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, berpindah daripada perhambaan kepada manusia, perhambaan kepada makhluk sesama makhluk, pada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merdeka. Jadi kita kena nyatakan kemerdekaan kita yang sebenar, iaitu perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kena sedar bahawasanya tugas kita adalah memperhambakan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk kita pada malam ini daripada satu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, 40 yang bicarakan usul-usul dalam agama. Pengarang dia Imam Al-Ghazali. Cari muka surat ada juga. Tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan ikhlas dan benar, jujur. Ikhlas dan jujur. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab ini, i'lam anna lil ikhlasi haqiqatun wa aslan wa kamalan, fa hadhihi thalathatu arkanin. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya bagi ikhlas itu ada hakikat, ada asas ataupun usul, dan ada kesempurnaan. Fahadhihi salasatu arkanin, maka dia ikhlas itu ada 3 rukun lah. Wa asluhu an-niyyatu, dan asas bagi ikhlas itu adalah niat. Idh fiha al-ikhlas, ketika mana niat
itu mengandungi ikhlas, itu khalasa, asal daripada khalasa. Ikhlas asal daripada khalasa, iaitu kosong daripada perkara yang boleh mengganggu amal ibadah. Ataupun ikhlas juga kita membersihkan diri kita ini daripada anasir-anasir, perkara-perkara yang boleh mengganggu, gugat ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuhu nafyu syaubi 'anil niyyati. Dan hakikat bagi ikhlas, orang seorang itu nak dapat hakikat ikhlas, Imam Ghazali kata nafyu syaubi 'anil niyyati, iaitu kita menafikan, menyahkan daripada kotoran-kotoran yang boleh mengganggu niat. Kadang-kadang mari nak semayang, niat ni nak mari nak semayang dah ni mari. Ada orang tengok gitu. Kalau orang muda kan, minta maaf bu. Orang puan tengok, Allah, awak sungguh lalu semayang. Contohnya. Kalau duduk rumah kan, tok tua tengok, tok tua tengok. Jadi kita pun memang mari semayang, tapi bila tok tua tengok tu, semakin menunjuk-nunjuk kita, semakin asal-asal dalam mai seorang, dak lepon setara tu, dak sempurna setara tu. Apabila tok tua tengok, hak baca makhrah lebih-lebih kurang pun dak. Dalam tajwid lebih-lebih kurang je dalam semayang biasa seorang. Tiba-tiba apabila orang tengok, apabila tok tua tengok, betul tajwid siapa rayuk mula-mula. Dak. Walau contohnya. Jadi benda itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, hakikat niat ni, kita nak boleh hakikat niat ini, kita kena buangkan anasir-anasir yang boleh mengganggu niat kita. Kadang mari niat mayangkan orang tengok, kena sungguh lagi lah. Kadang-kadang Tok Imam kata, esok kita buat qiyamul lail esok. Esok kita buat qiyamul lail. Tiba-tiba orang ramai mari. Esok kan orang ramai mari. Kita duduk jalan tepi jalan, orang buat gapo ramai ni? Mula-mula kita tak ada niat pun nak pergi sembahyang qiyamul lail, tapi kita nampak orang ramai, ataupun kita tengok iklan bertubi-tubi dalam grup Jemaah Masjid Abidin, ataupun dalam Facebook, ni penceramah sedap ni, ataupun Tok Imam sedap ni malam ni, Tok Imam Arab. Lalu kita pun kata, biarlah orang ramai ni mari, kita mari juga. Mari sebab orang ramai, benda tu boleh ganggu juga niat kita. Mari qiyamul lail sebab apa? Sebab orang ramai. Mari qiyamul lail sebab apa? Sebab ada makanan. Mari qiyamul lail sebab apa? Sebab nak jumpa orang, contohnya. Saya buat di masjid. Kita jumpalah di masjid lagi. Qiyamul lail. Mari. Jadi benda tu mengganggu niat. Niat asal memang kita nak pergi qiyamul lail, tapi ada benda yang boleh mengganggu niat kita. Lalu itulah perkara itulah yang kita perlu bersih. Kita perlu nyahkan dalam niat kita supaya kita boleh hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas. Itulah nafyu syaubi 'anil niyyati. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan bagi ikhlas, Imam Ghazali kata as-sidqu. As-sidqu iaitu benar, jujur, benar. Semayang itu bukan kerana manusia, semayang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tok tua, bukan kerana orang ramai. Lalu ketiga-tiga rukun ini kalau cukup dalam niat kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima sepenuhnya amal ibadat kita. Jika salah satu daripada ni tak ada, contohnya ada mari itu sebab kerana orang ramai pun ada juga kerana Allah Taala 50%, maka dikira oleh Allah SWT separuh sahaja. Tu niat. Ar-ruknul awwalu an-niyyatu, qala Allah Ta'ala
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitab ini, bagi Imam Ghazali bagi dalil. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengasingkan, janganlah kamu mengasingkan orang yang memohon pada Tuhan mereka daripada pagi hingga ke petang, wal asyi yuriduna wajhah, hal keadaan menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah, itulah yang menunjukkan keikhlasan. Ibadat siang malam, ibadat pagi petang, pagi esok pagi petang ibadat. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Muhammad, janganlah kamu mengasingkan, janganlah kamu tidak menghirau orang-orang yang memohon kepada Tuhan ni pagi dan petang, hal keadaan mereka ni ikhlas, iaitu yuriduna wajhah, menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala, iaitu menghendaki redha Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah Subhanahu wa taala kalau ikut ulama khalaf mengatakan adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Ibadat pagi petang semata-mata kerana ibadat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna niyyatu di situ, dan makna niat di situ adalah iradatu wajhihi ta'ala. Makna niat itu yuriduna wajhah, iaitu menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya niat. Kalau orang tanya kita, niat ni apa dia? Kita nak wajah Allah, kita nak redha Allah Subhanahu wa taala. Mayang sebab apa? Nak redha Allah Subhanahu wa taala. Dah kata mayang ni nak pahala. Ingatlah bahawasanya bukan dengan ibadat kita sahaja, bukan dengan ibadat kita boleh masuk pahala, bahkan kita masuk syurga. Bukan dengan ibadat kita boleh masuk syurga, bahkan kita masuk syurga ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada. Apabila kita tahu sedar bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala boleh masukkan kita kepada dalam syurga, lalu wajah Allah ataupun redha Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita idamkan. Itulah yang kita idamkan. Bukanlah sekadar kita nak boleh pahala, nak boleh apa. Sebenarnya niat itu adalah kita nak ibadat kita ini boleh redha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, al-hadis, hanya senya al-amalu, al-alif lam itu alif lam al-ahdi, yang memberi maksud bahawasanya hanya senya amal ibadat, hanya senya amal apa? Amal ibadat bin niyati, dengan niat, dengan niat, dengan niat, ada alif lam, niat apa? Niat yang betul sahaja, Allah Subhanahu wa taala terima. Hanya senya amal ibadat yang betul sahaja yang Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita. Lalu kita semayang kadang-kadang capur niat, Allah terima tak? Wallahu a'lam. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut dalam hadis, hanya senya amal ibadat itu sah ataupun diterima dengan niat yang betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
innal malaikata tarfa'u sahifata 'amalil 'abdi. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tarfa'u sahifata 'amalil 'abdi fayaqulu Allah ta'ala alquha fa innahu lam yurid biha wajhi. Sesungguhnya malaikat-malaikat mengangkat sahifah catatan amalan hamba. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat akak amalan kita. Hari-hari akak ni amalan kita. Ada ulama kata pagi sekali, petang sekali. Hari-hari akak amalan kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alquha, lepo. Akak comel dah. Lepo tambuh ni, tambuh. Sebab apa tambuh? Fa innahu lam yurid biha wajhi. Sungguhnya dia tidak menghendaki dengannya wajhi, iaitu redha aku. Dalam niat dia tak ada redha aku, tambuh. Lepas semula ni amalan ini. Amalan ni qiyamul lail. Amalan ni hari ni ngaji Quran, dengar kuliah, sembahyang Jumaat, pakai piyah, pakai baju jubah. Tiba-tiba ada, tak ada nak tu dalam niat tu, tak ada nak redha Allah SWT. Maka Allah kata apa? Alquha, lepo, tambuh. Dalam hadis ni, waktubu lahu kaza wa kaza, dan tulislah oleh kamu malaikat begini dan begini. Maksudnya ada malaikat Allah SWT tulis berapa dia boleh, berapa persen dia boleh. Ada boleh 30% pahala, 50%. Boleh. Ada tak boleh langsung. Allah SWT kata, tulislah oleh kamu malaikat begini. Tak boleh langsung, boleh sikit dan sebagainya. Fataqulul malaikatu, maka bertanya malaikat, innahu lam ya'mal minha syai'an, sesungguhnya orang ni tak beramal sikit pun. Malaikat heran. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka berfirman Allah azza wa jalla, innahu nawahu, sesungguhnya dia dapat apa yang dia niatkan. Itulah niat kita ini. Kalau kita tak jaga betul-betul, tak belajar bab niat, tak kemah niat, maka Allah SWT akan mencampakkan niat amalan kita begitu sahaja. Niat, dalam niat kita mesti ada redha Allah SWT. Nak apa? Nak redha Allah SWT. Kita ni banyak dalil, kita skip semua dalil. Mula-mula ni metod dia dibagi dalil. Lalu kita masuk isi sedikit. Faslun fi bayani haqiqatin niyyati, pada menerangkan hakikat niat. Tadi hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas nafyu syaubi anin niyyati, membersihkan kotoran anasir, kotoran yang boleh mengganggu daripada niat, itu ikhlas. Lalu hakikat niat apa? Hakikat niat tu apa dia? Lalu Imam Ghazali sambung di sini, mengatakan di sini bahawasanya sebenarnya niat itu ada hakikat dia. Mari semayang, kena niat yang betul. Kita kata niat kena betul. Niat betul tu macam mana? Adakah kita sebut? Adakah kita faham sahaja? Kita faham, sahaja aku, sengaja aku mari ni akad takbir, sengaja aku sembahyang, sekadar tu sahaja, ataupun ada benda lain yang Imam Ghazali nak sambung. Kadang-kadang kita niatkan nak sembahyang, sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ada belaka dah. Qasad ta'arud ta'yin ada belaka dah. Tapi setakat tu jaga niat kita. Ada.
Lalu Imam Ghazali kata terang pada kita lagi. Ada lagi yang dikendaki. Ada lagi yang panggil hakikat niat. Hakikat niat. Apakah yang dikendaki dengan hakikat niat? Nah, itu niat yang tadi sengaja aku sembahyang fardu maghrib, itu niat. Tapi ada lagi yang dikendaki yang perlu kita tuntut, perlu kita usaha, iaitu hakikat niat. Hakikatun niat, haqiqatun niyati. Hakikat niat ialah hiyal iradatul ba'isatu lil qudrati al-munba'isatu anil ma'rifati. Dia ini hakikat niat ni. Hakikat niat. Bukan niat tadi kita niat sahaja aku sembahyang dia. Ni hakikat niat ni iaitu menghendaki yang al-ba'isatu, yang membangkitkan bagi kemampuan. Kita nak niat kita itulah yang boleh membangkitkan kemampuan kita. Al-munba'isatu anil ma'rifati, yang mana yang membangkitkan itu al-munba'isatu, alif lam al-ahdi, al-munba'isatu anil ma'rifati, yang membangkitkan tadi siapa yang menolong? Anil ma'rifati, di sisi pengetahuan. Hakikat niat ialah kita menghendaki perkara yang boleh membangkitkan bagi kemampuan kita. Contohnya kita nak semayang. Hari ni kita nak semayang ni. Lalu ada orang semayang laju, ada orang semayang slow, ada orang semayang was-was, ada orang semayang agak takbir slow. Semua itu Allah panggil bergantung kepada iradah, iaitu kehendak kita semayang. Setakat mana dia kehendak kita semayang? Ada orang semayang kehendak dia nak dapat redha Allah SWT, itu yang kita terkejar. Ada orang semayang kerana nak melepaskan rukun sahaja, lalu semayang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai rukun. Ada orang semayang akan takbir, nak betul niat saja, orang lain biarlah, nak betul niat aja. Allah tak mari niat dia, lalu dia pun was-was. Itulah panggil iradah. Beza masa lain beza maya, bukan sembahyang sajalah, puasa, bayar sedekah, bayar zakat dan sebagainya, kait dengan iradatul hakikatun niat, hakikat niat seseorang. Batulah beza orang mayang begitu. Orang sedekah pun ada orang sedekah tayang dalam Facebook. Ada orang sedekah tak tayang dalam Facebook. Ada orang ngaji Quran, niat masing-masing. Ada niat masing-masing. Ada yang kita tak boleh nak baca niat orang. Ada yang berlagu, niat masing-masing lah, bukan semua. Berlagu. Ada yang tidak berlagu, ada baca slow, ada baca ngatuk, ada tak cara pun tajwid. Baca Quran, nak khatam Quran, ada orang tekan ngaji Quran ni, tekan tajwid satu-satu, biarlah tak khatam Quran pun. Ada orang tu baca Quran dengan berlagu, biar berlagu, biarlah tak khatam Quran, biar boleh berlagu. Ada contoh macam-macam. Itu berkait dengan iradah. Itulah yang dikatakan iradah. Iradah ini menghendaki yang membangkitkan kemampuan. Apabila kita iradah, kehendak kita itu, bersungguh kita itu, iradah ni kita sungguh kita itu setara mana? Sungguh kita setara mana, itulah yang membangkitkan kemampuan kita. Apabila kita sungguh, maka kemampuan kita semakinlah nampak bersungguh kita semakinlah kemampuan kita tu nampak agak takbir dengan cara yang betul, hak sunat tak tinggal dan sebagainya. Al-munba'isatu anil ma'rifati, iaitu semua itu iradah dan kudrah itu yang membangkitkan apa dia? Siapa dia? Ialah ma'rifah, iaitu pengetahuan. Inilah yang membangkitkan iradah dan kudrah. Sungguh kita itu
dan gaya kita nak semayang itu, yang bagi apa dia? Makrifah, ilmu. Makrifah ini ilmu, pengetahuan kita. Setakat mana kita tahu semayang? Ada. Ilmu kita setakat mana kita tahu semayang? Ada seorang tu nak semayang, dia tahu. Kita nak ngadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala sedang tengok kita semayang. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha mendengar. Baca Fatihah pun Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Jadi kena baca betul-betul. Apabila baca tak betul, malulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang tahu. Ada orang baca Fatihah dengan menangis apa? Sebab apa? Dia menghayati Fatihah itu. Dia tahu bahawasanya Allah sambut Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pun sambut. Hammadani abdi, telah puji hamba-Ku. Baru dia tahu. Apabila dia lebih tahu, pengetahuan yang banyak tentang semayang, maka semayang dia itu berkualiti. Orang panggil qudrah dia itu berkualiti. Semayang pun dengan cara menangis, dengan cara bacaan pun ikut makna dan sebagainya. Beza dengan orang yang tidak tahu semayang. Dia semayang sebab ayah dia ajar dia zaman kecil lagi. Ayah dia ajar macam mana semayang. Begitulah sampai tua dia semayang gitu. Sedangkan kehendak sembahyang itu, pengetahuan sembahyang itu, ilmu tentang sembahyang itu dalam lagi. Dia tidak nak mendalami ilmu tentang sembahyang, maka di sembahyang pun sekadar melepaskan batuk di tangga. Biarlah, habis dah kita semayang ni rukun Islam. Kita buat dah, selesai kita. Esok pula begitulah. Lusa pula begitulah. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahawasanya belajar ni, nak kata ni, belajar tu penting. Maksud belajar sesuatu perkara. Kita nak beramal satu perkara, kena belajar. Semayang kena belajar semayang. Nak beramal semayang, kena belajar semayang. Apa yang dikehendaki oleh semayang. Puasa, kena belajar puasa. Itu fardhu ain. Kalau kita nak bayar zakat, kena belajar bayar zakat. Kalau apakah fadilat, tuntutan dia dan sebagainya, kena belajar. Barulah pengetahuan itulah akan menterjemahkan kesungguhan kita. Setakat mana kita sungguh nak sedekah dan sebagainya. Dan setakat mana kita ikhlas sedekah. Dikait belaka dengan ilmu. Tiba-tiba mari ilmu yang salah. Mayang, lepas tu belajar ilmu yang salah. Bahaya kalau belajar ilmu yang salah, lalu dia akan terjemah iradah, qudrah dan iradah dia itu. Iradah ni kehendak dia, kesungguhan dia. Dan qudrah ini kemampuan ataupun kemampuan dia lah. Lalu apabila belajar benda salah, akan beramal dengan perkara yang salah. Kita ingat boleh pahala banyak, apa boleh dosa yang banyak. Lalu berlakulah ajaran sesat dan sebagainya. Sampai bila-bila. Jadi ilmu yang benar itu penting. Belajar penting, tapi ilmu kena cari guru yang betul. Guru yang betul. Wa bayanu, dan penerangan ataupun penjelasan tentang hakikat niat ini. Hakikat di atas itu rekas sangat. Memang kata dia kata, mari nak jelas, biar jelas sikit. Biar jelas sikit, biar terang sikit. Annal jami'a a'malika la tasihhu illa biqudratin wa iradatin wa ilmin. Bahawasanya semua amal-amal engkau tidak sah ataupun tidak sempurna kecuali dengan kemampuan yang bersungguh-sungguh, wa iradatu, kehendak yang bersungguh-sungguh, dan ilmun, wa ilmin, dan ilmu yang betul. Tidak akan betul selagi lebih kurang gini lah. Imam Ghazali kata tidak akan sempurna amal kamu jika tak ada tiga rukun ini. Qudrah, kesungguhan. Qudrah, kemampuan. Wa iradatin, kehendak ataupun kita, kesungguhan kita. Dan ilmu. Ilmu. Ada tiga perkara ni, tiga rukun ni. Barulah kita boleh
kata niat, hakikat niat kita tu kita boleh. Kita nampak, kita sebut je niat. Sahaja aku sembahyang. Dia yang nak menterjemahkan niat itulah orang panggil hakikat niat. Nak terjemah niat kita itu orang panggil hakikat niat. Imam Ghazali kata. Lalu amalan kita kalau kita tak terjemah dengan betul, maka Imam Ghazali kata tidak sempurna. Di sini tidak sah, la tasihhu, maksudnya tidak sempurna ibadat kita jika niat kita, pergerakan kita dalam sembahyang tak betul. Wal ilmu yuhayyidul iradatu, dan pengetahuan itu memberi perangsang kepada kemahuan. Pengetahuan memberi perangsang kepada kehendak, iradah. Yuhayyidul iradah. Ilmu lah yang boleh memberi perangsang kepada kehendak. Wal iradatu ba'itsatun lil qudrah, dan kehendak itu yang membangkitkan dia, apa dia? Adalah kemampuan. Wal qudratu khadimatun lil iradati bitahrikil a'dha, dan kudrah itulah yang menjadi khadam, yang menjadi hamba ataupun khadam, ini pekerja, yang menjadi pekerja kepada kehendak kita sungguh ni bitahrikil a'dha, dengan pergerakan anggota-anggota kita. Setakat mana kita sungguh, dia bergantung kepada kudrah kita. Nak boleh kudrah ini, dia ada perekat dia. Kena ada ilmu dulu yang pertama. Lepas boleh ilmu, barulah boleh iradah. Lepas boleh iradah, barulah boleh kudrah. Apabila boleh kudrah inilah yang boleh menterjemahkan menjadi khadim, menjadi hamba ataupun menjadi pok turut kepada anggota kita. Sungguh setara mana. Begitu. Apabila orang tahu dengan penuh keilmuan satu-satu ibadat, nak korban contohnya, dia korban penting, bab korban pun penting hari tu. Bab korban macam-macam lah orang buat. Niat tak niat apa semua, tak tahu niat tanya mana. Niat lepas tu akad pun cara macam-macam. Lalu pengetahuan itulah boleh menterjemahkan ibadat kita. Sebab itulah Imam Ghazali cuk awal-awal dia kata tidak sah bagi amal yang tidak betul. Tidak ada kudrah ataupun tidak ada kudrah dan tidak ada iradah dan tidak ada ilmu yang betul. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok daripada kitab gini, memanglah makan masa lagi. Masa panjang sikit. Bahawa tapi insya-Allah pada malam ini kita dapat sedikit sebanyak apa yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan kita boleh memberi perhatian pada niat, hakikat niat kita itu. Niat betul dah kadang-kadang, hakikat niat dah betul. Lalu kena perbaiki dan renung muhasabah balik. Hakikat niat kita dapat macam mana? Dengan ilmu, belajar. Jadi kenalah kita belajar. Benda-benda ibadat ni, nak buat satu-satu ibadat kena belajar dulu. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian pada malam ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.